Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sambung dengan pelajaran 1 unit 3. Pelajaran 1 unit 3. Tanggungjawab orang yang bersyahadah. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang syahadah. Orang beriman dengan dua kalimah syahadah dengan orang yang tidak mengucap dua kalimah syahadah. Okey. Sekarang ni kita sambung tanggungjawab orang yang bersyahadah. Pada setiap malam Jumaat, Haikal dan kawan-kawannya menziarahi gurunya, Ustaz Rahman, untuk mendalami ilmu agama. Ustaz Rahman merupakan seorang yang berilmu dan menjadi rujukan orang ramai. Selain mengajar di masjid, beliau juga mengajar di rumahnya. Okey, malam Jumaat, pada setiap malam Jumaat, Haikal dengan kawan-kawan dia pergi rumah cikgu dia, Ustaz Rahman. Untuk apa? Untuk belajar ilmu agama. Ustaz Rahman, dia seorang yang berilmu dan menjadi rujukan lah orang ramai. Ramai orang rujuk dekat Ustaz Rahman. Selain mengajar di masjid, beliau juga mengajar di rumahnya. Ustaz Rahman ni dia mengajar dekat rumah dan mengajar dekat masjid. Pada malam itu, Haikal dan kawan-kawannya mendirikan solat maghrib bersama-sama Ustaz Rahman. Selepas menunaikan solat, mereka duduk di hadapan orang mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab adalah kewajipan yang perlu dilaksanakan. Semua manusia mestilah melaksanakan dengan sempurna dan perlulah ikhlas dalam melakukannya. Sebagai seorang Muslim yang mengucapkan dua kalimah syahadah, kita juga mempunyai tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kita juga mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa, guru, masyarakat dan negara. Ustaz Rahman menyambung lagi. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah wajiblah tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dia juga wajib meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada ketika susah atau senang. Muka surat 9. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tanggungjawab orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadamu dan aku ialah orang yang pertama menyerah diri kepada Allah. Sadaqallahul azim. Daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mengucapkan syahadah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala semasa melakukan ibadah khusus atau umum, berseorangan atau ramai dan walau di mana sahaja mereka berada, kata Ustaz Rahman. Okey, ini Ustaz Rahman lah yang tadi tu. Ni lah Haikal dan kawan-kawannya. Okey, kemudian Haikal dan kawan-kawannya tanya Ustaz Rahman tu, apa itu ibadat khusus dan ibadat umum, Ustaz? Ustaz Rahman jawab, ibadat khusus dan ibadat umum adalah, kita sambung kat bawah ni, surat 10. Ibadat khusus, ibadat yang wajib dilakukan dan diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, solat, puasa pada bulan Ramadan. Manakala ibadat umum, ibadat yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan menepati syarak. Contohnya, belajar, bekerja, bersedekah. Ibadat khusus ni Nabi Muhammad SAW dah tunjuk dah cara-cara dalam Al-Quran dan ataupun hadis. Contohnya solat, puasa. Kalau ibadat umum, dia tidak diajar dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi apa amalan baik yang kita niatkan kerana Allah Taala dan tepati syarak, itulah dinamakan ibadat umum. Orang yang bersyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh kehidupannya, kata Ustaz Rahman. Haikal mengambil peluang untuk bertanya, apakah balasan orang yang menunaikan tanggungjawab dengan ikhlas dan benar, Ustaz? Orang yang menunaikan tanggungjawabnya dikenali sebagai orang yang taat dan akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan orang yang tidak menunaikan tanggungjawab itu, Ustaz? Haikal bertanya lagi. Orang yang tidak menunaikan tanggungjawab dikenali sebagai orang yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan maksiat, dan dia akan mendapat dosa dan diingatkan oleh Allah SWT mengenai azab yang pedih di akhirat nanti. Jelas Ustaz Rahman. Muka surat 11. Kesimpulannya, setiap manusia mempunyai tanggungjawab. Setiap manusia ada tanggungjawabnya sendiri.
Tanggungjawab orang yang bersyahadah adalah meninggalkan larangan Allah SWT dan melaksanakan apa yang disuruhi. Orang yang bersyahadah sentiasa mengingati Allah SWT dalam seluruh kehidupannya. Orang yang tidak menunaikan tanggungjawab akan mendapat dosa. Sungguh besar tanggungjawab seorang Muslim. Betul tu, mulai sekarang kita perlu berusaha untuk menjadi Muslim yang sejati. Saya setuju. Jadi setakat itu saja pelajaran 1 unit 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.